So, apa the simple harmonic motion? So, simple harmonic motion dia kata, definition dia adalah, simple harmonic motion is defined as the periodic motion. So, itu keyword dia. Apabila awak mendefinisikan simple harmonic motion, mesti tulis, simple harmonic motion is a periodic motion. Apa dia periodic motion? Kalau dalam bahasa Melayu, kita kata pergerakan yang berkala. Apa yang berkala? Maksudnya dia ada masa lah. Contohnya lah, pergerakan berkala dalam hidup kita ni macam apa? Contoh kalau kelas kita sebagai contohnya. Kelas fizik hari Ahad, setiap hari Ahad. Setiap hari Ahad seminggu sekali kita akan ada kelas pukul 8. Ahad minggu ni pukul 8, Ahad minggu depan pukul 8, Ahad minggu satu lagi pukul 8. Jadi dia ada berkala lah. Okay, dia berulang-ulang. Seminggu kita tahu hari Ahad kita akan duduk depan laptop, kita akan buat kelas. Itu contoh pergerakan yang berkala lah. Periodic motion. Pergerakan berkala yang lain contohnya macam bulan. Bulan mengelilingi bumi. 1 bulan sekali mesti ada bulan penuh. So itu periodic motion. Tapi bila kita sebut tentang simple harmonic motion, dia bukan periodic motion yang biasa-biasa. Dia ada definition yang spesifik. Dia dah letak syarat-syarat bagi periodic motion, bagi simple harmonic motion tu. Dia kata simple harmonic motion is a periodic motion without loss of energy. Mesti sebut macam tu. Syaratnya. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, in which acceleration of the body is directly proportional to its displacement. So acceleration object yang undergo simple harmonic motion mestilah proportional dengan dia punya displacement. Lagi besar displacement, lagi besar acceleration. Tu point yang kedua. So dia dah cakap tentang acceleration is directly proportional to displacement. Dia cakap pula tentang direction of acceleration. Sebab acceleration ni vector quantity, maka dia sebut pula tentang direction. Dalam simple harmonic motion dia kata the acceleration is opposite with the displacement. Example of simple harmonic motion. Dalam kita punya syllabus, biasanya kita ada 3 contoh simple harmonic motion yang akan keluar dalam soalan. Yang paling simple sekali adalah simple pendulum. Ini yang eksperimen yang awak buat video ni. Ion-ion pendulum. Itu adalah contoh simple harmonic motion. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kalau awak tengok dalam nota muka surat berapa ni? Surat 4 spring. Okay, ayunan spring juga sebahagian daripada simple harmonic motion. Sama ada spring itu oscillate pada vertical ataupun horizontal component. Ketiga-tiga tu adalah simple harmonic motion. So, saya nak explain balik definition simple harmonic motion ni dari segi case kita ni. Dan saya nak ambil dalam case ini simple pendulum. So, especially dalam part yang ni, dia kata acceleration is directly proportional to its displacement. So garisan yang kelabu dekat dalam simple pendulum ini, itu kita panggil sebagai equilibrium position. Apa di equilibrium position? Equilibrium position itu ion, dia akan berayun ke kanan dan juga ke kiri. Arah positif X dan juga arah negatif X. Yang ini kita panggil sebagai displacement. Ke kanan, displacement dia positif. Ke kiri, displacement dia negatif. So X adalah simbol bagi displacement. Paling maksimum displacement, maksudnya maksimum height yang dia pergi, okay, yang itu kita panggil sebagai amplitude. Amplitude of oscillation. So sekarang,
dalam definition, dia dah cakap, acceleration is directly proportional to displacement. Okay, katakanlah kalau saya lukiskan satu lagi position, yang mana pendulum bob tu ada dekat sini. Ketika pendulum bob itu ada pada origin, displacement kosong, maka acceleration pun kosong. Tetapi acceleration maximum apabila pendulum bob berada pada maximum displacement. Sebab dia directly proportional. Itu saja. Dia directly proportional. Makin besar displacement, makin besar kita punya acceleration. Okay, kemudian dia bercakap pula tentang direction of acceleration. Kalau acceleration, kalau displacement dia ke kanan. Apa maksud displacement dia ke kanan? Kalau motion of the pendulum sedang bergerak ke arah positif X, acceleration akan menunjukkan ke arah opposite direction. Kalau pergerakan dia ke arah kiri ataupun negatif X, acceleration akan menunjuk ke arah kanan. Macam tu. Okay, so itu yang disebut sebagai acceleration is opposite direction with this displacement. So, dalam kes yang sebelah kiri ni, motion dia sebelah kanan lah. Okay, kalau dia bergerak ke kanan, acceleration dia kiri. Dan acceleration ini sentiasa tunjuk ke arah equilibrium position. Dia sentiasa tunjuk arah equilibrium position. So itu dia basically definition simple harmonic motion. Samalah juga dengan spring dan samalah juga dengan vertical spring dan juga horizontal spring. So that's the definition of simple harmonic motion, and itulah cara saya explain tentang simple harmonic motion. Saya tangkap 3 benda. Yang pertama sekali, no loss of energy. A is directly proportional to X. Dan yang ketiga berkaitan dengan direction of acceleration opposite to the displacement. Selesai. Simple harmonic motion ni kita panggil dia simple. Sebab kita boleh explain pergerakan simple harmonic motion ini dengan equation. So kalau kita tak boleh nak explain pergerakan dengan equation, dia tak jadi simple lah. Bagi simple harmonic motion, equation dia adalah X, ini equation apa? Relationship di antara displacement dan juga time. Relationship di antara displacement dan juga time. Di manakah objek itu berada pada masa tertentu. Dan bagi simple harmonic motion, displacement X is equals to A sin omega T. Okay. So dalam kes equation ini, X adalah displacement. A adalah amplitude. Omega adalah angular frequency. Dan T adalah time. Macam mana bentuk graf sin omega T ni? Okay. So saya harap awak semua dah tahulah bentuk graf sin omega T. Bentuk graf sin omega T, graf dia macam ombak lah. Okay, saya cuba lukiskan lah. Susah sikit nak lukis dalam komputer ni. Oops. Okay. So itu bentuk graf A sin omega T. Buruk. Okay, saya cuba lukis sekali lagi. Okay. So itu graf sin. So graf ini yang warna biru ni, dia explain equation X is equal to A sin omega T. Apa y axis dia? X lah.
Unit dia boleh jadi meter, boleh jadi sentimeter, boleh jadi milimeter. Unit dia bergantung. Tapi bila awak sketch graph, mesti letak unit. Dan pada x-axis adalah time. Okay, so saya nak explain sikit tentang graph ni berkaitan dengan equation ni. Saya dah sebut tadi, maximum displacement. Dalam graf ini, maximum displacement adalah yang ni lah. Ini maximum displacement. Ini pun maximum displacement juga. Cuma yang belah atas tu maximum displacement ke arah positif X dan yang bawah tu adalah maximum displacement ke arah negatif X. Jadi, untuk maximum displacement, kita panggil sebagai amplitude. Okay. Dan kalau awak tengok pada graf ni, kalau saya lukiskanlah pergerakan ni, dari segi pendulum lah. So ini kita punya equilibrium position. Okay, dalam kes ini, equation ni, kita anggap dia bermula at time t is equal to 0. Okay, at time t is equal to 0, the object is in equilibrium position. Ini contohnya pendulum tu lah. Saya nak terangkan pergerakan ni. Okay, pada masa t sama dengan kosong, objek tu ada pada equilibrium position, 0. Lepas tu, objek tu bergerak ke arah positif X. Dia naik ke atas ni. Sampai maksimum amplitude. So yang ini point O, ini point A lah. Point A kecil lah saya buat. So maksudnya, ini point O, ini point A kecil. Itu position dia. Nampak? Kemudian dia patah balik ke 0. Dia berayun balik pergi 0. Saya lukis dengan warna lain. So dia patah balik pada point 0 dekat sini. Saya namakan ni point B lah. Point B balik. Kemudian apa jadi? Lepas daripada point B, dia pergi kepada negatif amplitude. Pergi pada negatif amplitude. Naik ke atas pula. Dia sampai pada point yang ni. Saya nak namakan dengan point C. So, boleh nampak tak sebenarnya pergerakan ini ada kaitan dengan dia punya graf. Okey, dan akhir sekali dalam equation ni dia patah balik pergi kosong. Ini pergerakan D. Jadi daripada O pergi A pergi B, B pergi C, C pergi D. Pergerakan itu, pendulum itu kita explain dengan equation X is equal to A sin omega T. Okay. Syarat at T is equal to 0, displacement is equal to 0, and the object is moving to the right. Itulah equation yang apa? Yang explain simple harmonic motion ni. Tapi sebenarnya dalam simple harmonic motion, tidak semestinya kita ambil syarat at t is equal to 0
The object is at equilibrium position, 0. Kita boleh ambil syarat lain. Saya nak explain equation lain lah. Sebenarnya, walaupun syllabus sebut displacement x is equal to a sin omega t, apa yang saya nak cuba cakapkan dekat sini adalah kita boleh gunakan equation yang berbeza yang sebenarnya juga explain simple harmonic motion. Okey, apa contoh? Displacement x juga bagi simple harmonic motion boleh kita tulis sebagai a cos omega t. Okey, macam mana graph cos? Graph cos kalau belajar matematik masa form 5 ke mungkin dalam subjek matematik ke, at time at 0, okey, grafnya adalah maksimum. Macam ni. Ini bentuk graph cos. So function dia tetap sama. X versus T. Maximum displacement tetap juga kita panggil amplitude. Tak ada beza. Jadi graf ini juga sebenarnya menunjukkan simple harmonic motion. Kalau saya lukiskan dari segi pendulum. Okay, kita nak imagine pendulum. Okey. Jadi kita tengok pendulum ni. Bila saya nyatakan bahawa simple harmonic motion tu boleh kita katakan A cos omega t. Dalam kes ini, okey, kita cakap at time t is equal to 0. Okey. The object is at maximum displacement ataupun dekat amplitude and is moving to the left. Maksudnya macam ni. So dalam case equation ni, awalnya pendulum kita tu ada kat sini. Ini origin. Awalnya pendulum kita ada kat sini, amplitude. Saya namakan ini dengan point A lah. Positif. Dia bergerak pergi point O. So, maksudnya kat sini lah. Saya namakan tu dengan point B. Dia bergerak ke negatif A. Ini negatif A ni. Tu negatif A. Ini saya namakan dengan point C. Kemudian dia patah balik ke point O. So ini point D. Dan akhir sekali A, B, C, D. Dia patah balik kepada point atas. Masih lagi simple harmonic motion, tetapi kita sketch dia. Kita tulis equation dia sebagai A cos omega t. Okey, cuma dari segi equation, cos omega t boleh kita tulis dalam bentuk sin. Ini A cos omega t sama dengan A sin omega t plus pi over 2. Saya nak explain tak pasal apa plus pi over 2 ni. Okey,
Saya nak explain sikit. Pasal apa kita kata A sin omega T plus pi over 2. Ni sebenarnya sikit-sikit. Kita dah belajar cara sketch graph. Okay, mari kita sketch graph, tapi saya tak nak fikir tentang graph cos. Saya nak fikir in terms of graph sign. Okay. Apabila kita nak sketch graph sin omega T plus pi over 2. Uish. So X is equal to A sin omega T plus pi over 2. Plus pi over 2 ini kita panggil sebagai phase angle. Ataupun phi lah. So phi tu menunjukkan kat mana point dia mula. Okay. Kita tahu bahawa satu pusingan bulatan satu pusingan bulatan 2 pi, betul? So sini 2 pi kosong dan juga 2 pi. Suku daripada itu adalah pi over 2. Ini pi. Ini 3 over 2. 3 over 2 pi. Okay. So, bila dia kata plus pi over 2, maksudnya dia ada shift sebanyak suku bulatan. Okay, macam mana kita nak bayangkan benda ni dalam kita punya graph. So, ini, ingat bentuk yang ini adalah bentuk yang ini adalah pi over 2. Okay. Graph sign, kalau saya sketchkan graph X is equal to A sin omega T. Kita dah buat dah sebenarnya ni. Bentuknya macam ni. Okay. Saya cantik sikit. So, yang warna merah tu adalah graph A sin omega T. Tapi kita ingat, sekarang ni, kita nak ambil kira ni. Plus pi over 2 pula dalam kita punya graph. Plus pi over 2 maksudnya, axis kita ni, kita anjakkan ke depan sebanyak 1/2 pi. Berapa 1/2 pi? Kat sini lah 1/2 pi. Itu 1/2 pi. Kalau separuh daripada bulatan, pi. 3/4 bulatan sama dengan 3/2 pi. Satu bulatan penuh sama dengan 2 pi. Jadi, bila kita kata plus pi over 2, plus itu maksudnya kita anjakkan, kita shift kita punya axis sebanyak pi over 2. Suku daripada karipap tu. Itu je jadi bentuk gambar tu. Jadi bila kita padam yang ini, sebab kita dah shift ke depan plus pi over 2 dan kita lengkapkan bulatan ini satu bulatan, maka barulah kita akan dapat bentuk cos. So itu yang dimaksudkan dengan A sin omega T plus pi over 2. Plus pi over 2 tu maksudnya kita shift axis ke kanan sebanyak pi over 2. Suku daripada kita punya graph. Okay. So itu
sin omega t plus pi over 2. Ada juga sebenarnya, bila kita sebut tentang ayunan, kita boleh describe ayunan itu objek tu kita boleh letak dekat poin-poin yang tertentu lah, sama ada pada origin, pada positive x, pada negative x, dan kita juga boleh describe simple harmonic motion dengan equation negative cos omega t. Macam mana bentuk negative cos omega t? Okey, kali ni saya nak cuba sketch. Memang saya dah tahu dalam kepala saya macam mana bentuk cos omega t kan, tapi saya nak cuba sketch dalam bentuk equation ni dulu. X is equal to a sin omega t minus pi over 2. So x is equal to sin omega t, ingat So equation ni ada dua benda lah. Satu, x is equal to a sin omega t. Okay. Tapi dia ada minus pi over 2. So macam mana kita nak sketch a sin omega t minus pi over 2 dulu? So yang pertama sekali, kita sketch dulu graf a sin omega t. A sin omega t kita tahu bentuknya okay, so itu graf sin omega t. Itu memang graf sin. Simple. So sekarang ni, minus pi over 2. Okay. Minus pi over 2 ni maksudnya, kita anjakkan axis kita ke belakang. Tadi positif pi over 2, kita anjakkan axis ke depan. Ni kita anjakkan axis ke belakang sebanyak pi over 2. Maksudnya sebanyak suku lah. So axis tu daripada di depan, pasal dia minus, kita gerakkan dia ke kiri. Sebanyak berapa? Sebanyak pi over 2. Pi over 2 suku bulatan lah. Suku sajalah. Macam tu. Okey. Jadi, graf ini, selepas kita ambil kira minus pi over 2, axis dia yang sebenar, axis yang kat belakang tu. Jadi, kita boleh padam axis yang ni. Dia bukan graf sin. Dia, kalau graf sin tadi, axis yang saya padam ni tak boleh padam lah kan? Ini cara kita lukis graf yang ada phase angle. Okay. Dan sebenarnya bila kita lukis graf, kalau lukis macam ni pun tak ada masalah. Tapi saya suka lukis sekadar cukup satu oscillation saja. Ini graf untuk satu oscillation. Yang ini adalah graf negative cos omega t. So macam biasalah, x versus t. Ini amplitude. Ini negative amplitude. Ini origin. Okay. Kalau kita nak imagine pergerakan ini dari segi pendulum. Okay, so dalam kes negative cos omega t ni, sebenarnya dia punya syarat at t is equal to 0, pada masa t is equal to 0, the object is at negative a and moving to the positive x direction. Okay, apa maksudnya? Asalnya objek tu dekat sini. Dekat negatif A. Dan objek itu bergerak ke arah ni. And then dia naik atas. Okay. Kalau saya labelkan, yang ini point A contohnya, dia berada pada negatif A. Kemudian dia pergi pada origin, point B.
Contohnya. Kemudian daripada point B, dia pergi pada positif A, point C. Kemudian dia patah balik point D. Point D pada origin balik. Dan daripada point D, dia pergi balik pada point negatif A. Point E. So itu adalah pergerakan dia. Okay, so maksudnya dalam kes ini, kalau kita tengok, apa yang dia ubah sebenarnya adalah, dia ubah initial position objek saja. Okay. Dan sebenarnya, kalau pelajar semua, equation ni, baik X sama dengan A sin omega T ke, ketiga-tiganya adalah tetap juga simple harmonic motion. Yang membezakannya adalah dekat mana kita define objek itu berada ketika T is equals to 0. Saya nak sebut dalam silibus kita sepatutnya ditulis X is equals to A sin omega T saja. Dalam kes-kes ini sepatutnya kita ambil kes ini saja sebenarnya. Okay. Tetapi kalau awak fikir tentang pendulum, bila kita nak bagi pendulum berayun, sudah pasti kita displace pendulum itu pada satu amplitude and then kita lepaskan. Mana ada kita ayun pendulum pada origin terlebih dahulu. Jadi begitu juga dengan spring. Kalau kita nak spring tu berayun, kita tarik dulu spring tu ataupun kita compress spring tu dulu. Kita tarik spring itu pada amplitude ataupun kita compress spring itu pada negative amplitude dulu. Jadi sebenarnya equation yang biasa dalam buku-buku fundamental adalah A cos omega T. Kerana naturalnya bila kita nak ayunkan satu objek, kita akan displace objek itu pada amplitude terlebih dahulu. Okay, tapi silibus kita, dia mengambil pergerakan itu apabila objek itu dah berayun kejap and then dia kata start daripada T is equal to 0, X is equal to 0. Jadi A sin omega T ni. Jadi tak ada masalah lah juga sebenarnya. Cuma saya ajar ketiga-tiga equation ini kerana biasanya kalau keluar silibus, soalan exam keluar silibus, dia akan keluarlah plus pi over 2 ataupun minus pi over 2. Itu dia akan keluar juga. Okay. So dekat sini, awak dah belajar 3 benda lah. Saya nak awak jelas. Yang pertama, awak dah belajar equation. Yang kedua, daripada equation tu macam mana graf dia. Dan yang ketiga, graf tu dengan pendulum, macam mana pergerakannya. Okay. Dan saya terlepas satu benda. Dalam ketiga-tiga graf ni, ada satu benda yang saya tak label. Yang ini masa. Kalau kita perhatikan dalam graf yang nombor 1 ni, pada point D, so objek tu bergerak daripada point O, pergi A, pergi B, pergi C, pergi D. Bila dia dah patah point D, maksudnya dia dah cukup satu oscillation. Bila cukup satu oscillation, masa yang diambil untuk cukup satu oscillation itu kita panggil sebagai period. So dalam graf X is equal to A sin omega T, bila dah cukup satu oscillation, itu kita namakan sebagai period. Begitu juga dengan ini. Pergerakan daripada point A, B, C, D, E. E itu maksudnya dia dah patah balik, cukup satu oscillation. Itu kita panggil sebagai period. Masa yang diambil untuk dia berayun daripada A, B, C, D, patah balik pergi E, itu kita panggil sebagai period. Time to complete one oscillation. Dan begitu juga dengan graf A sin omega T minus pi over 2. Itu juga period. Okay. Sekian untuk explanation equation X is equal to A sin omega T dan juga lagi dua equation yang berkaitan. Ada soalan tak? Aku bercakap seorang-seorang ni. Mana yang lain ni? Tengok ada lagi tak ni? Ada soalan tak? So far, okay, sir. Okey. Alas, bagus.
Tak ada soalan. Therefore sekarang ni kita nak mula balik derivation lah. Nota derivation ni dah ada dah pun dalam muka surat 10 tu jelas dah saya derive equation ni sebenarnya. Cuma kat sini, kat depan kamu ni saya nak derive balik depan kamu. Dengan harapan awak derive lah juga pada bahagian notes tu. Pada bahagian notes tu awak boleh salin balik sekali lagi derivation yang saya explain semasa kelas kita ni. So dalam learning outcome kita, benda yang pertama sekali kita nak derive adalah kita nak derive equation velocity V is equals to plus minus omega square root of A square minus X square. Yang ini equation yang kita nak derive. V is equals to plus minus omega square root of A square minus X square. Soalan derive equation ni lama dah lah tak keluar. Dan saya tak rasa dia keluar. Especially untuk syllabus kamu. Tapi dah ada dalam syllabus. Sorry excuse me. Alhamdulillah. Tapi dah ada dalam syllabus, maka kita derive lah juga. Dah syllabus cakap ada derivation, kita buat. Okay. So, by definition, velocity is defined as the rate of change of displacement. dx over dt. Dan kita dah belajar dalam learning outcome yang sebelumnya bahawa displacement x is equals to a sin omega t. Okey, kita akan ambil equation ni lah. Equation yang simple ni. Yang memang ada tulis dalam syllabus. So, kita differentiate x with respect to t. Ini differentiation. So maksudnya velocity sama dengan kita differentiate function x with respect to t. So dia akan jadi d a sin omega t over dt. Okay. So bila kita nak differentiate a sin omega t, kita dapati bahawa A ni tak ada T. Kalau A ni tak ada T, kita bawa keluar. Sebenarnya tak ada kena-mengena pun. So A D over dt sin omega T. Jadi yang kita nak differentiate sekarang ini adalah sin omega T. Okey, dalam nota saya letak ada phase angle kan. Ada phase angle ke, tak ada phase angle phi ke, tak apa, tak ada masalah. Tetap juga sama saja. Sama sahaja. Okey, sekarang ni dari segi differentiation, okey, kita ada sin theta, cos theta. Okey. Kalau kita differentiate sin theta, kita akan dapat cos theta. Okay. Kalau differentiate cos theta, kita akan dapat negative sin theta. Okay, mengapa begini? Ini di luar skop perbincangan kita. Kenapa kita differentiate sin dapat cos? Kenapa differentiate cos dapat sin? Kenapa differentiate cos dapat negative sin? So, kita accept that as true. Sin theta differentiate dapat cos theta. Macam tu lah. Okay. So, sekarang ni kita nak differentiate sin omega t. Okay. With respect to t. Okay, so maksudnya sebelah nilai T ni ada omega. Jadi omega ni kita bawa keluar.
Jadi so V is equals to A omega. Kita bawa keluar dulu. Kita salin kat luar. Bukan bawa keluar. Kita salin dekat luar. Okay. Differentiate sign dapat cos. Dapatlah cos omega T. So itulah dia equation velocity as a function of time. Okay. Relationship antara velocity dan juga time. Velocity apa? Velocity objek yang berayun tu lah dalam simple harmonic motion. So sebelum ni equation X is equal to A sin omega T, dia describe displacement objek pada masa-masa tertentu. Equation ini pula dia describe velocity objek pada masa-masa tertentu. Kalau awak tekan kalkulator awak cos omega T ataupun cos theta, okay, the value of cos theta is maximum. Sorry. The maximum value of cos theta. Saya silap The maximum value of cos theta. Awak tekanlah sehingga hari kiamat pun maximum value of cos theta mesti sama dengan 1. Itu adalah maximum value cos theta. Jadi dalam kes ini velocity maximum berlaku apabila cos theta ataupun cos omega T lah dalam kes kita is equals to 1. So daripada equation ini kita dapati bahawa equation velocity maximum boleh kita tuliskan sebagai A times omega. Itu dia velocity maximum kita. Tapi kalau kita tengok, belum lagi sampai kepada V is equal to plus minus omega square root of A square minus X square. Okay. Kita nak equation itu kan? Betul? Okay. So, macam mana kita nak dapatkan equation tu? Okay. So, ingat. Kita dah ada V is equal to A omega cos omega T. Itu yang pertama. Kita juga ada X is equals to A sin omega T. Itu equation yang kedua. Kalau kita tengok dalam equation ni, equation yang paling atas yang kita nak derive ni, equation ini relate di antara velocity dan juga displacement. Okay, so sekarang ni equation yang kita ada, velocity dan juga time serta displacement dan juga time. Equation yang pertama, X is equal to A sin omega T ni, saya boleh tulis. Okay. Sin omega T is equal to X over A. Okay, so sin omega T is equal to X over A. Untuk kita dapat equation yang kita nak derive tu, kita kena gunakan satu trigonometric identity yang awak semua dah belajar dalam subjek maths. Yang ini cos square theta. Sin square theta plus cos square theta is equals to 1. Okay, sin square theta plus cos square theta is equals to 1. Dan dalam kita punya derivation ini, theta itu sebenarnya sama dengan omega T lah. Okay, kerana sin square omega T plus cos square omega T is equals to 1. Okay, so macam mana ni?
Dalam equation yang pertama kita ada cos omega t. Dalam equation yang kedua kita ada sin omega t. Kalau saya jadikan cos omega t sebagai perkara rumus, okay, so dia akan jadi cos omega t is equals to 1 minus sin square omega t. Okay. Dan kita akan dapat, kalau kita square root both side, kita akan dapat cos omega t is equals to square root of 1 minus sin square omega t. Okay. So yang ini, equation yang ini ni, kita masuk dalam equation yang kedua ni. Nampak tak kita ada cos omega t kan? Kita masukkan. So apa jadi? Equation kita akan dapat V sama dengan A omega square root of 1 minus sin square omega t. Masih ada lagi t ni. Masih ada lagi t dalam equation kita. So sin square omega t. Kita perhatikan balik equation yang pertama tadi. Yang ni. Okay. Sin omega t sama dengan x over S over A. Okay. Jadi kita boleh gantikanlah x over A dalam equation kita ni. Nampak sin omega t sama dengan x over A. Jadi sin square omega t. So basically V is equal to A omega times square root of 1 minus sin omega t sama dengan x over A square. Jadi kalau kita perhatikan kat sini, dah nampak rupa lah equation kita. Okay. Yang tinggal hanyalah kita nak simplify equation ni dalam bentuk yang kita nak tadilah. Okay. So yang pertama sekali, square ni kita boleh masukkan. Dan yang kedua, A yang kat luar ni kita nak masukkan dalam square root. Okay, so A sama dengan square root of A square. Betul lah kan? A sama dengan square root of A square. Jadi kalau kita nak masukkan A yang kat luar tu masukkan square root, dia akan jadi macam ni lah. V is equals to omega square root of, okay, A square tu dah masuk, darab dalam A square minus A square. Ini A mana ni? A ni A yang ni dah masuk dalam. Okay. Darab dengan x square bahagi dengan A square. Okay, square yang ni sudah masuk ke dalam tu. Okay. So apa yang berlaku kat ni kita boleh potong macam ni. Dan di situlah kita dah derive equation velocity in terms of displacement. V is equals to omega square root of A square minus x square. Itulah dia. Okay, selesai dah. Pada learning outcome, saya salah label learning outcome dalam nota tu. Ini learning outcome 9.1 ni. 9.1 C1. Kita dah derive equation tu. Okay, halas. Simple, senang. Okay, macam mana pula kita nak derive equation? A is equals to negative omega square x.
Okay, sebelum saya derive equation ni, saya nak awak faham satu benda. Bahawa equation ini adalah definition of simple harmonic motion. Kenapa saya cakap macam tu? Kerana kan simple harmonic motion, kita dah define sebagai periodic motion without loss of energy in which acceleration is directly proportional to displacement. Nampak tak equation ni? Ini adalah equation of simple harmonic motion yang describe kita punya definition tadi. Acceleration is directly proportional with displacement. And acceleration is opposite to the displacement. So dalam equation ni dia memang describe simple harmonic motion. So direction of negative sign tu indicate direction lah. Acceleration is opposite direction to the displacement. Okay. So ini equation of simple harmonic motion. Ini basic simple harmonic motion daripada definition. So macam mana kita nak dapat equation ni? Okay. Tadi kita dah derive equation V in terms of T. Kita dah kata velocity is equals to A omega cos omega T. By definition, yang mana kita dah belajar dalam chapter 2 dan sebagainya, acceleration is the rate of change of velocity. Jadi kita cuma perlu differentiate V with respect to T. So A is equals to D over dt A omega cos omega T. Okay, sebab kita nak differentiate with respect to T, omega tak ada nilai T, kita bawa keluar lah. Tak ada kena-mengena lah yang tu. Okay. So A is equals to A omega D over dt cos omega T. Dan saya dah cakap, differentiate cos dapat negative sign. So function kita ni, kita akan dapat, mana dah tahu tak saya? Okay, A sama dengan negatif. Okay, sorry. Sebelah T ada omega. Jadi salin omega tu keluar. Okay, so bila salin omega tu keluar, dia akan jadi A omega square. Okay, salin omega tu kat luar dan differentiate cos dapat negative sign. Negative sign omega T. Okay, jadi kelas, ini adalah function acceleration with respect to time. Maksudnya bagaimanakah acceleration objek itu pada masa-masa tertentu dalam ayunan simple harmonic motion itu. Dalam function ini, okay, acceleration is maximum apabila sin omega t maksimum. Okay, kerana apa? Kerana ini adalah A versus T equation dia. Okay, jadi acceleration maximum when sin omega t maksimum. Dan sin omega t paling maksimum sama dengan 1. Daripada equation ini, kita boleh tulis acceleration maximum is equals to negative A. Macam saya salah. Negative A omega square. Okey. Awak tengok muka surat 11 tu. Saya salah tu equation tu. Ada salah tak? Tak salah. Betul. Betul tu A omega square. Okey. Biasanya bila kita cakap tentang maximum acceleration, kita tak sebut tentang negatif ni. Okey. So biasanya kalau awak nak kira maximum acceleration, biasanya kita akan kira magnitude dia saja. Kita tak sebut tentang direction. Ingat negative sign dekat sini indicates direction. Okay, so itu dia maximum acceleration. Nilai magnitude maximum acceleration. Direction dia of course sentiasa opposite dengan displacement.
Okay, tapi itu bukan equation yang kita nak derive. Kita nak derive equation x is equal to negative omega square x. Okay, kita ingat balik equation yang pertama lah. Kita ada bahawa x is equal to a sin omega t. Daripada equation ini, kita tahu bahawa sin omega t is equals to x over a. Okay, so jadi sin omega t dalam equation ini kita boleh gantikan dengan nilai x over a. Okay, so kalau saya gantikan dekat situ, kita akan dapat a is equals to negative, acceleration is equals to negative amplitude times omega square times x over a. Di sini kita boleh potong a dan akhirnya kita dapati bahawa acceleration is equal to negative omega square x. Itu dia equation kita. Okey. Selesai. Berapa ni? 9.5. Tak sempat graf. Banyak pula saya bincang. Okey, seterusnya. Equation kinetic energy. Equation kinetic energy. So, equation kinetic energy simple. Equation kinetic energy, saya buat yang simple lah. Okay, sebab kita terus nak kepada equation kinetic energy yang dah ada dalam syllabus tu. Kinetic energy K sama dengan half times M times V square. Okay, so ini kinetic energy. Okay. Dan nilai V. V tu kita dah derive sama dengan omega square root of A square minus X square. Okay, dia memang plus minus. Memang plus minus kan. Plus minus omega square root of A square minus X square. Okay, tapi bila kita masuk dalam equation kita, dia akan jadi K is equal to half times M, okay, times, okay, omega square root of A square minus X square. Okay, so itu nilai V. Itu equation V, bukan nilai. Jadi di sini, kita simplify lah equation ni. Okay, kita akan dapat K sama dengan half times M times omega square, square root dah buang. Okay, square root dah jadi kan cancel. So dia akan jadi A square minus X square. So itu adalah equation kinetic energy. Kinetic energy apa? Kinetic energy object yang undergoes simple harmonic motion. Okay. Dan kita nampak bahawa kinetic energy ni bergantung dengan nilai displacement X. Itu equation kinetic energy. Okay. Selesai dah kinetic energy. Dan yang seterusnya adalah graph pula equation potential energy. Okay. Potential energy ni dia sebenarnya untuk semua objek yang undergo simple harmonic motion. Tapi bila nak derive dia, saya tak tahu kenapa
kita mesti cerita tentang apa kita panggil? Spring. Saya pun tak sure sebab apa, tapi selama ni memang saya mesti saya refer pada spring. Okay, tak apa, kita tengok case spring. Let's say ini adalah gambar satu spring yang sedang berayun dalam simple harmonic motion. Okay, so daripada kosong, dia pergi pada positif, dia pergi pada negatif. Macam tu lah. Bila dia berayun, tak ada force lain yang bertindak ke atas objek itu melainkan force spring. Betul lah. Okay. Sama lah juga dengan pendulum. Bila kita ayunkan pendulum dan kita lepaskan pendulum, the only force yang menyebabkan pendulum itu berayun adalah gravity. Gravity yang tarik dia. Weight of the pendulum yang bertindak ke atas pendulum tu. Dalam case horizontal spring oscillation ini, the only force yang acted pada objek ini adalah the force of the spring. The force of the spring itu kita panggil sebagai restoring force. Fs. So apa kita panggil restoring force? Force spring ni, kalau objek tu tengah bergerak ke arah kanan, motion ke arah kanan, spring tu nak tarik objek tu ke mana? Spring tu nak tarik objek tu ke kiri. Gitu. Itu Fs, restoring force. Kalau motion objek tu ke kiri, dia dah compress. Restoring force. Force spring pada objek itu ke kanan. Dan sebenarnya, restoring force ini kita describe dengan satu equation yang kita panggil sebagai Hooke's law equation, sama dengan negatif K kali X. Pasal apa negatif? Awak tengok dalam gambar yang saya lukis tu. Dia memang opposite dengan restoring force, memang opposite dengan displacement. Displacement ke kanan, restoring force ke kiri. Displacement ke kiri, restoring force ke kanan. Pasal tu ada negatif pada equation Hooke's law kita. Fs sama dengan negatif Kx. Itu yang pertama lah. Tentang pergerakan spring ni. Yang kedua, apabila objek ini bergerak, dia tidak bergerak dengan constant acceleration. Objek ini ada nilai acceleration A. Dia ada nilai acceleration A. Bila objek tu undergoes acceleration, kita boleh tulis satu equation yang describe motion objek itu dengan gunakan Newton's second law. The net force on the object is equal to the mass of the object times the acceleration of the object. The net force, the only force yang acted pada objek, dalam kes ini spring kita, is the restoring force. So sebenarnya saya boleh tulis sebagai restoring force sama dengan MA. That's the only force yang ada pada objek itu. Tak ada force lain lah. Yang bergerak pada x-axis lah, pada motion tu. Y-axis kita tak ambil kira lah kerana objek tu tak bergerak pada y-axis. Objek tu hanya bergerak pada x-axis. Jadi saya boleh tulis satu relation. Saya equate equation 1 dan juga equation 2. Kita akan dapat negatif Kx is equals to M kali A. Okay. Dan juga saya rearrange equation ini, saya akan dapat A is equals to negatif K over M
times X. Apa aja semua? Kita tengok equation A sama dengan negatif Km over X. Kita boleh comparekan. Ini membuktikan bahawa spring ini sebenarnya tengah undergo simple harmonic motion. Sebab equation acceleration dia sama bentuknya dengan general equation simple harmonic motion kita. Apa dia? Acceleration A is directly proportional to X and the direction of acceleration is opposite direction to the motion. Sama. So, bila kita compare dua equation ni, kita dapati bahawa omega square nilainya sama dengan K over M. So, itu yang kita dapat daripada equation tu. Yang ini juga sebenarnya, kalau dulu-dulu lah, sekarang dah tak ada dah, dia tanya. Show that the oscillation of a horizontal pendulum is a simple harmonic motion. Biasanya, ini cara untuk kita tunjukkan bahawa oscillation of simple pendulum itu adalah simple harmonic motion dengan compare dua equation ni. Itu dulu punya soalan lah, sekarang dah tak ada lah. Okay. So, tapi sekarang, daripada kita compare dua equation tu, kita dapati bahawa omega square sebenarnya sama dengan K over M. Kita nak derive equation potential energy. Kalau bagi spring, U is equals to half Kx square. Okay. Apa dia nilai K? Nilai K kita boleh dapat daripada relationship omega square is equals to K over M. Yang mana K is equals to M omega square. So, U sama dengan half times M omega square times X square. So, itulah equation potential energy. Bagi mechanical energy, okay, dah habis total apa kita panggil? Potential energy. Total mechanical energy. Ni saya nak bincang tentang total mechanical energy. Yang U sama dengan half M omega square X square itu adalah equation potential energy bagi objek yang bergerak dalam simple harmonic motion. Tak kira lah objek itu spring ke, pendulum ke, itulah equation dia. Okay, jadi saya nak sebut sikit tentang total mechanical energy. Bagi total mechanical energy, kita kata total mechanical energy is equals to kinetic energy plus potential energy. Itu standard dalam chapter 5 kita sebut benda tu. So total mechanical energy saya boleh cakap sama dengan equation kinetic energy kita tadi sama dengan half M omega square A square minus X square plus potential energy kita half M omega square X square. Oops. Betul ke tu? Betul Okay. So itu kinetic energy plus potential energy. Yang dalam potential energy, kinetic energy ni, saya boleh masukkan half M omega square ni ke dalam. Kalau saya masukkan half M omega square tu ke dalam, dia akan jadi half M omega square times A square minus half M omega square times X square plus okay, yang ini tadi kinetic energy ya.
Saya cuma masukkan dia ke dalam saja. Okey, tapi plus half m omega square x square. Okey, perhatikan yang ni cancel. Tu cancel lah. Negatif half m omega square x square plus half m omega square x square cancel. So jadi expression bagi total mechanical energy bagi simple harmonic motion hanyalah yang ini. Apa dia tu tulis lagi tu? Half m omega square a square. Okay, dalam syllabus disebut emphasize the relationship between the total simple harmonic motion energy and amplitude. Emphasize macam mana? Inilah dia equation yang emphasize relationship antara energy dan juga amplitude. Okay, apa dia? Total energy is directly proportional with the amplitude. Logik tak logik? Logik Makin besar amplitude, makin tinggi, makin besar dia punya energy. Kalau kita ambil spring, kita tarik dia panjang-panjang. Sebelum dia berayun. Amplitude dia besar. Besarlah dia punya potential energy. Besarlah juga ayunan spring tu nanti. Makin laju lah juga ayunan spring tu lagi. Bila kita tarik dia panjang. So inilah dia learning outcome 9.1D tadi. 9.1D tadi. Okey. Ada soalan tak? Sir, for the equation of E tu A square ke? A square. A square. Okey, saya silap lagi. Terima kasih. Okey. A square. Okey. Jadi sebenarnya dia directly proportional dengan amplitude square. Saya minta maaf, saya salah. Terima kasih siapa yang sebut tadi. Bagus Bagus. Ismail. Terima kasih Ismail. Okay. You're welcome, sir. Dah 9.41, 9.42. Saya bukan tak nak teruskan. Tapi saya dah bercakap banyak. Sepatutnya kalau saya nak teruskan ni, saya nak teruskan dengan graf. Tapi saya rasa graf kita, kalau kita tengok, dia punya learning outcome dia kata apa? Discuss the following graph. Perkataan discuss tu, pada learning outcome 9.2, discuss the following graph. Perkataan discuss tu boleh merujuk pada macam-macam. Discuss tu awak kena pandai sketch. Awak kena pandai interpret graph. Awak kena pandai selesaikan soalan, tengok graf, selesaikan soalan. Jadi ada banyak benda yang kita nak cover daripada discuss graf itu. Yang pertama sekali saya nak discuss secara general. Bentuk graf macam mana, equation graf dia macam mana secara general. Yang kedua saya nak discuss dari segi macam mana nak dapatkan information daripada graf tu. Okay, so jadi itu konsep yang besar yang mana saya akan cover pada kelas esok. Okay. Jadi kalau tak ada apa-apa soalan, saya pergi assume awak tak ada soalan. Tapi saya yakin awak tak ada soalan. Okay. Saya nak minta untuk kelas hari ni, attendance dia, awak scan dan submit derivation yang kita salin tadi. Scan dan submit derivation velocity lah. Okay, tak payah buat banyak. Okay, scan dan submit derivation velocity tadi saja. Okay, jelas tu? Ada apa-apa soalan tak?